Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, tajuk kita hari ini ialah bagaimana kita nak membentuk hujah deduktif yang sah. Okay, biasanya hujah deduktif kita akan ada 3 ayat, 2 premis dan 1 kesimpulan. Okay, di sini kesimpulannya dibiarkan kosong. So kita kena lengkapkan kesimpulan apakah yang sesuai di sini. Okey. Jadi sebelum kita lengkapkan kesimpulan di sini, kita kena kenal apakah bentuk hujah deduktif. Kita tahu hujah deduktif ada berapa? Ada 3 jenis. Okey, tengok sini. Tengok balik. Okey, bentuk yang pertama, biasanya kalau bentuk yang pertama dia ada perkataan semua. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Nampak? Okey. Kemudian bentuk yang kedua, jika P maka Q, P adalah benar, Q adalah benar. Dan bentuk yang ketiga, jika P maka Q, bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Kalau kamu perhatikan semua bentuk di sini, semuanya mempunyai pasangan. A ada 2, B ada 2, C ada 2. Kan? P ada 2, sini Q pun ada 2, P ada 2, Q pun ada 2 juga. Okey. Jadi cuba tengok contoh yang sebagai sini. Okey. Jadi bentuk yang sama sudah highlightkan di sini. Okey, nampak? Okey, semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Okey, menggunakan buku teks digital. Okey, tadi cikgu beritahu kan, dia mesti ada pasangan dia. Mesti ada 2 bentuk yang sama. Okey. Murid 4A ada pada premis yang pertama, murid 4A pun ada pada premis dalam premis yang kedua. Jadi kesimpulan di sini mestilah menggunakan ayat menggunakan buku teks digital. Okey, kalau kita perhatikan di sini ada perkataan semua. Okey, jadi hujah ni adalah hujah bentuk yang pertama. Jadi kita tulis ni apa? Ambil Pravina ni iaitu nilai C. Tulis Pravina. Okey, kita tulis sini. Okey, Pravina. Okey, Pravina ni adalah C. Kemudian sambung dengan B di sini menggunakan buku teks kita. So, Pravina menggunakan buku teks digital. Buku teks digital. Siap. Boleh cuba lihat contoh yang kedua. Bentuk yang mana ni? Pertama ke, kedua ke atau ketiga? Kalau kita lihat di sini ada perkataan jika. Kalau ada jika, biasanya dia melibatkan sama ada bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Kan? Kalau bentuk yang kedua, dia tidak ada ayat nafi. Bentuk yang ketiga, dia ada ayat nafi. Kan? Tengok sini jika Kaiming menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Ayat yang kedua, Kaiming menjadi johan dalam pertandingan peringkat negeri. Nampak? Dua ayat di sini dia sama, kan? Bukan ayat nafi lah. Jadi kesimpulan di sini kita akan ambil ayat yang satu lagi ni. Tulis di sini. So kita tulis apa sini? Kaiming. Tulis Kaiming. Kaiming apa? Mendapat hadiah wang tunai. Mendapat hadiah. Hadiah tunai. Berapa ringgit? RM200. Itu cakap dia. Pastikan sama dengan ayat yang sekala ni. Kemudian contoh yang seterusnya. Ni juga dimula dengan perkataan jika. Cuba lihat dua ayat yang sama di sini. Segi 4 PQRS adalah segi 4 sama. Segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Jadi ini adalah bentuk yang ketiga sebab ada ayat nafi di sini. Kan? Jadi kita ambil ayat yang pertama ni. Ayat pertama ni kita tukarkan jadi ayat nafi.
segi 4 PQRS ialah poligon sekata. Tukar jadi ayat nafi. Kita akan dapat segi apa? Segi 4 PQRS bukan. Kita guna perkataan bukan poligon sekata. Poligon sekata. Itu cara dia. Ya. Okay, next. Yang lain pula. Okay, di sini kita cuba nak lengkapkan premis. Okay, kalau kita lihat di sini ada perkataan semua. Jadi kita tahu dia merupakan hujah deduktif bentuk yang pertama. Okay, cuba lihat ayat dari sini. Okay, yang biru ni tidak ada pasangan. Jadi setau. Kita kena masukkan dekat premis yang kedua di sini. Jadi kalau hujah bentuk yang pertama, dia ada nilai C di sini. Okay, C apa dia? C ialah garis lurus AB. Okay, so kita tulis sini garis lurus AB. Okay, ni C sama dengan ni. Kita sambung. Okay, garis lurus AB mempunyai kecurunan sifar. Okay, tulis mempunyai kecurunan sifar. Itu cara dia. Okay, kemudian seterusnya. Okay, di sini cuba lihat. Premis yang pertama dibiarkan kosong. Premis yang kedua, dia ada ayat nafi kat sini. Tak ada, kan? Kesimpulan pun tidak ada ayat nafi, kan? Ayat nafi ni kita boleh kenal kalau ada perkataan tidak atau bukan. Jadi, serasa dia adalah merupakan hujah deduktif bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua, kita tulis apa? Perkataan jika. Bisa ada jika. Jika apa dah? Kita ambil premis yang kedua ni. Kita tulis jika 891 ialah gandaan 9. Kemudian selepas kita tulis premis yang kedua ni, kita tulis apa? Maka kita ambil kesimpulan, letakkan di belakang. Maka 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. Kan? Dibahagi tepat dengan 3. Itu cara dia. Okay, okay, dan yang seterusnya, okay, cuba lihat sini. Jika poligon P adalah nonagon, maka poligon P mempunyai 9 bucu. Kita baca ayat kesimpulan, poligon P mempunyai 9 bucu. Sama dengan ayat di atas ni, kan? Jadi kalau dia sama, dia merupakan hujah bentuk yang kedua lah, kan? Okay, jadi premis yang kedua ni kita akan letak di bawah ni, kan? Okay, cara dia tulis poligon P ialah nonagon. Tulis poligon P ialah nonagon. Okay, okay. Saya rasa setakat tu dulu. Okay. Jadi saya minta kamu buat latihan yang saya akan bagi selepas ini. Sekian, terima kasih.